Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia masuki tempat permandian melainkan dengan memakai kain. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah masukkan isinya ke dalam tempat permandian. Ayuh, kat sini kita tak boleh masuk. Ini penting. Tapi hari ini orang lelaki tak ada, perempuan ada. Sebab itu dalam konteks kita, kita tak ada tempat mandi yang macam ini. Kalau ada memang saya rasa 48 jam tutup, kan? Tu yang dekat Bukit Bintang, nak jual kunafa je suruh berjoget, tutup terus pada muka. Dia ingat ni dekat Arab ke apa? Tak ada kerja. Kau nak jual-jual lah. Kau nak berjoget, kau yang pasal. Jangan suruh orang yang beli tu berjoget. Faham ke tidak? Ini kena tak cerdik. Kena nak bagi canggih no, nampak berbeza dengan orang lain. Padan muka kena tutup. Tak ada kerja. Dia nak berjoget tak ada masalah. Itu kan style orang berniaga, kan? Sama orang macam orang buat roti canai kan, ada berpusing-pusing gitu kan, ada kan? Boleh ikut, kita mula Kan hujan lagi kan, tak balik pula. Dah, siap setting tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada malam pula dah. Pada pagi ini. Pasal hari ni terlampau teruk sangat jamnya, jadi mabuk terus ya. Tapi alhamdulillah, kebetulan memang keluarnya awal tadi. Awal sungguh. Ingat kot sampai awal. Tak ada harapan. Ala kulli hal, kita sambung perbincangan kita dalam kitab Halal dan Haram dalam Islam. Dan kita masuk ke tajuk yang baru, iaitu masih lagi berkaitan dengan hal ehwal kehidupan kita. Tajuk ni pun panjang juga. Kalau kita tengok, kita masih lagi bincang berkaitan dengan wanita. Kadang ada orang dia apa dia panggil istilahnya, apa beza skeptikal dengan sinis? Skeptikal apa? Tak ada harapan ya. Yelah, maknanya ada orang kadang dia rasa macam, kenapa nak bincang pasal perempuan aja, kata dia. Sebenarnya bukan soal bincang tu pasal orang perempuan, pasal orang lelaki-lelaki. Dia muka surat 262 tuan-tuan, tajuknya wanita mendatangi permandian umum. Ini kalau buku yang lain tu kena cari tajuk itulah ya. Wanita mendatangi permandian umum, maksudnya tempat mandi awam inilah, nanti kita bincangkan. Berbalik pada soalan orang tanya, kenapa saya nak bincang, asal tajuk je bincang perempuan. Dia begini, pertama, asas kepada perbincangan suatu perkara itu ialah apa yang datang daripada syarak. Boleh faham?
Makna daripada syarak itu artinya daripada dia istilah kita panggil syarak, ya. Dan kalau kita lihat dalam kitab-kitab dia panggil syari', artinya yang mensyariatkan itu. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa perkara pun dalam kehidupan kita, maka kalau ia disebut di dalam syarak itu sendiri, ya, maknanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi SAW, maka itulah pokok perbincangan dia. Boleh faham makcik? Oh kak, faham ke tidak? Sebab kadang-kadang kita rajin dengar begitu, kata apa pasal kalau nak bincang je mesti orang perempuan. Bincang bukan soal orang perempuan. Kerana perbincangan itu berpandukan kepada apa yang disebutkan oleh Al-Quran atau apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Kalau yang disebutkan itu orang lelaki, maka bincang dia orang lelaki lah. Itu bendanya. Jadi kadang ada orang dia begitu, dia panggil apa? Skeptical. Dia benda tu dia rasa macam apa sih bincang orang perempuan je. Tak yang dia rasa terbeban sangat dibincang, kenapa? Adakah kita tidak rasa bahawa Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, apa yang ada dalam itu tidak baik untuk kita? Tidak manfaat untuk kita? Jawab sikit orang perempuan. Saya ulang balik. Apakah yang disebut dalam hadis Nabi SAW atau di dalam Al-Quran berkaitan orang perempuan itu tidak baik untuk kita? Itu saja perkara halnya. Kalau sekiranya hal itu baik untuk kita, apa yang kita masalah sangat? Kan? Pedulilah dalam Quran tu nak sebut lelaki ke, nak sebut perempuan ke, yang penting manfaat untuk kita, baik untuk kita. Itu bendanya. Samalah kalau barangkali kalau misalnya tempat kita ni lah, ini dipanggil Cempaka ni. Okey? Cempaka ni ada kawasan. Dalam Cempaka ni ada kawasan. Maka dalam banyak-banyak kawasan dekat Pandan ni, kawasan Cempaka ni dipilih untuk diletakkan balai bomba paling besar dekat Pandan ni. Contohlah. Baik, soalan. Kita pun bincanglah, mengapa nak letak sini? Kenapa? Saya nak tanya orang sini lah. Agak-agak kalau ada balai bomba besar dekat sini, manfaat ke tidak untuk kita? Kan? Makna kalau apa-apa terbakar ke, biawak ke, ulat gonggok ke. Contohlah. Kan? Sekarang ni kucing tersangkut pun panggil bomba. Maknanya kan cepat sampai. Itulah. Walaupun kita rasa nanti bunyi siren sekejap, on, patah balik. On. Betul tak? Tapi pasal kita melihat kepada manfaat. Faham? Itulah kehidupan. Jadi dalam konteks Quran, hadis Nabi SAW ni, dia memang tak boleh pandang macam kita pandang bomba tadi. Kan? Kerana pandang bomba tu pandang mata duniawi kita. Faham? Mata duniawi. Maksudnya kita melihat dari segi sudut pandang kehidupan dunia kita. Itu kita pandang bomba tu. Tapi kalau orang mati, peduli ke dengan bomba tu? Tak peduli lah. Orang mati apa kaitan dengan bombanya? Tapi untuk agama, dia tak boleh pandang dengan sudut pandang kehidupan dunia ni. Memang kita tak nampak. Dia kena pandang dengan keimanan. Maka kesimpulan dia simpul. Orang yang beriman, orang yang
ada rasa iman, maka dia akan melihat apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, satu keberuntungan. Boleh faham? Tuan-tuan faham ke tidak? Sama lah macam, saya sentuh sikit lah. Saya rasa tak ada masalah pun berkaitan kita orang Islam. Walaupun dibincangkan dalam konteks politik, tapi saya rasa kita bercakap ni dalam konteks kita orang Islam. Kita pun bukan kondem orang. Bila kita hari ini dibincangkan secara meluas, sampai kat budak-budak TikTok yang tak tahu benda pun bincang juga hadis 40, dia pun tak pernah belajar. Kan? Dia tak pernah belajar. Makcik-makcik yang ni yang pencin 14 tahun ni yang belajar lagi. Kita orang Islam pandang hadis 40 Imam Nawawi itu manfaat ke tidak? Manfaat, kerana kita orang Islam, kita beriman. Maka orang tak beriman, dia pandang tak manfaat, standard lah. Faham tak? Tuan-tuan faham ke tidak? Pasal kita pandang dengan iman, dia tak beriman, memanglah dia tak nampak. Itu satu. Cuma isu dia nak suruh kita ambil manfaat, tak ambil manfaat, itu bukan kerja dia lah. Itu tak ada kerja nama. Boleh faham tak? Tuan-tuan ni faham ke tidak? Maksudnya kita ni pandang dengan iman, betul tak? Itu hadis. Kita yakin ini hadis, dia ada manfaat untuk kita. Ini Quran, dia ada manfaat untuk kita sebab kita pandang kerana kita beriman, kita meyakini. Sama juga bila dia tak beriman, dia pandang begitu, tak bagus, tak ada pedah, betul tak? Besok kalau tak ada Allah Ta'ala, dia diberi hidayah, dia beriman, dia pandang sama tak macam kita? Sama, sebab beriman. Ini bukan soal kecenderungan, kerana cara pandang. Memang benda tu manfaat, cuma pasal kita pandang dengan konteks beriman. Itu saja. Jadi dia tak beriman, memang dia tak nampak manfaat. Cuma jangan pula disuruhnya kita supaya jangan ambil manfaat. Itu masalah. Boleh faham? Itu je masalah dia orang ni. Saya tak nak bincang soal politik tu, dia lah. Ini kita bincang kita dalam konteks, saya nak memahamkan ibu-ibu ni. Sebab apa? Dia sebenarnya, isu ni, saya baru-baru ni, saya ada bawa bincangan dalam beberapa kuliah saya. Kita biasa dengar, saya rasa golongan murtad, orang kafir tu kita tak bincang lah, itu dah jelas dah. Kita biasa dengar etis, biasa dengar kan? Etis ni orang tak percaya Tuhan, dia semua jadi sendiri. Kan, semua jadi sendiri. Tak hidung dia pun jadi sendiri. Yang kedua dia panggil free thinker. Free thinker ni sebenarnya golongan celaru. Kan, kadang dia percaya Tuhan, kadang dia lawan balik. Ini free thinker. Tapi antara dua ni ada satu lagi sekarang ni yang kita tak perasan, dan orang tak perasan bahawa dia termasuk dalam kelompok ni. Ni kalau kajian nanti balik Google. Dia panggil agnostik. Agnostik. Tak pernah tengok? Atau kalau di segi pemikiran dia panggil agnotism. Tuan-tuan boleh Google, ibu-ibu boleh Google. Benda tu ada. Yang ini ni dia bukan etis. Dia bukan tolak Tuhan. Dia beriman. Ada sesetengah tu kita tengok posting dia, insaf kita kena-kena. Posting tentang hati, bagus. Tapi bila time datang dia punya mabuk, Nabi, dia boleh buat statement. Kalau nisbah aku tak percayalah Nabi ni boleh berlaku adil lah pada isi-isi Nabi. Mana mungkin lah dia kata, takkan mungkin. Nabi pun dia boleh bertikai. Nyamin. Dia boleh letakkan kehidupan dia tu pada Nabi SAW. Boleh faham tak maksudnya? Artinya, kalau dia tu jenis gila perempuan, dia ingat Nabi SAW tu pun macam dia juga. Begitu. Boleh faham? Kalau dia tengok satu orang lelaki, katakan ada dua isteri, ini jenis gila perempuan. Jadi dia letakkan apa yang pada orang itu menurut pandangan dia kepada Nabi SAW. Sepatutnya boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab itu kita belajar untuk memaham beriman dengan Nabi itu macam mana. Kita letakkan maksum tu di awal supaya kita tak relate benda-benda ni kemudian. Tapi orang agnotism ni, dia tidak. Dia nak benda ni semua everything dengan bukti empirical. Dia nak bukti yang boleh nampak.
Apa bukti? Apa bukti? Apa bukti? Kan? Apa bukti? Penampor nak bukti dia. Geram pula kita. Kan? Kadang saya geram. Sebab saya perhati, mula saya ingat dia ni etis. Tapi saya pelik. Saya rasa etis punya ciri-ciri bukan macam ini. Pasal dia ada posting-posting dia. Kebetulan dia friend dengan saya. Jadi posting-posting dia tu ada posting soal ketuhanan. Saya kata dia ni free thinker katnya. Tapi kebetulan baru ni ada satu posting dia buat, saya pergi ke the root posting dia. Dia forward dia panggil, maksudnya dia share posting tu. Jadi dia mungkin dia melihat atau macam mana dia memang pandai bahasa Arab ke tidak, tapi kebetulan posting yang dibuat tu ialah posting bahasa Arab. Memang kebetulan nak jadi cerita, saya pun pergi ke root posting tu. Memang posting tu orang Arab. Saya tengok, saya kata ni ada something wrong. Dan saya cuba tengok apa benda sebenarnya pemikiran ni. Rupanya dipanggil agnosticism ataupun agnostik. Dia punya cara tindakan dia tu, perbuatan tu panggil agnostik. Pemikiran dia agnosticism. Sebab tu saya kata, oh padanlah semua benda. Nabi SAW pun dia minta bukti. Geram betul. Dia ni memang kena penampor baru dia nampak bukti tu. Dan ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Dan pemikiran ni dia wujud lebih kurang penghujung abad 19, 1090-an ni. Bukan baru, bukan lama, tak, baru je. Penghujung abad 19, makna 1970 ke, 1980 ke, itu baru berapa puluh tahun. Atheist ni lama dah, zaman berzaman. Free thinker ni pun lama dah. Ni agnosticism ni. Barangkali mungkin kesan zaman-zaman teknologi, zaman-zaman sains ni semakin maju. Jadi orang ni dia konon-kononnya dia ni scientific no lah rasanya. Kan? Tu kata elok bila kita penampor sekali, lepas tu biar dibuktikan di sudut sains dia, apa rasa dia. Kan? Kadang-kadang geram juga orang macam ni. Bukan benda. Saya nak sebut ibu-ibu sekalian, bila kita bincang tajuk ni, memanglah orang lelaki pun mandi juga, betul tak? Betul tak? Ni cerita pemandian umum ni ataupun pemandian tempat mandi terbuka ni. Tapi sebenarnya ini saya percayalah kalau orang Ampang ni, saya rasa paling lah dia punya fikir laut kot. Setuju tak? Ke pool. Laut ataupun apa nama tu dipanggil? Taman tema. Betul tak? Tapi mana ada orang perempuan pergi taman tema tak baju? Kan? Paling-paling pun pakaian yang dipanggil pakaian mandilah. Tapi sebenarnya Kak, yang ini ni memang ada dekat Arab dulu, ataupun bukan Arab, mestilah bukan Arab, tapi bukan kita. Ni bukan kita, sebab itu kita fikir tak sampai. Dia memang tempat mandi dan dia orang masuk semuanya tak baju belaka. Dan sungguh, benda ni saya dah bincang dulu kat TV Hijrah dulu masa tanyalah ustaz pula. Cinta ilmu dulu. Kan dulu apa nama buku ni saya dah bincang di kat sini je yang tak kata-katam, kat TV Hijrah dah katam dah. Dia sebenarnya bukan mandi laut. Bukan, yang dimasukkan di sini ni bukan mandi laut. Tapi mandi laut ni dalam perbincangan kita jugalah. Atau mandi pool ni kan. Bawa cucu mandi kan, nenek-nenek pun mandi sama, kadang nenek lebih mandi daripada cucu. Dia bukan. Nanti kalau rajin cuba Google, tapi saya tak tahu nama dia apa, ada dalam bahasa Inggeris ke tidak, tapi memang ada. Tapi dia tidak biasa kita di Malaysia. Orang Malaysia ni bagus, orang Malaysia ni kan sopan santun. Sebab tu dia buat lagu tu kan, sopan santun, apa lagi. Ini di negara lain, di belah-belah Morocco ada, belah-belah Spanyol pun ada, belah-belah Arab pun ada. Tapi saya tak tahulah kalau benda tu dia panggil efek daripada masa itu kan orang Islam ni merantau, apa nama dia panggil istilahnya, mengembara sampai ke negara orang kan. Kemudian biasalah bila macam tu dia akan jadi silang budaya. Macam kita orang Melayu ni memang kita di tanah Melayu. Kita kalau silang pun pergi ke Rompin. Temeluh pergi sini, akhirnya ada ikan patin kat Cepaka, itu je.
Kita tak ada pergi ke Spanyol datang sini, tak ada. Jadi kita tak berapa nak nampak. Sebenarnya benda itu memang ada satu kita panggil kita nak kata budaya, tetapi dia memang budaya kehidupan lah. Jadi orang perempuan ni dan orang lelaki pun. Tapi orang perempuan ni masalahnya dia pergi masuk memang semua kat dalam tu dia macam orang pergi apa? Spa atau spa? Spa? Tahulah ni, ini jenis muslimat ni spa apa benda pun tak ada. Dia kira urut. Ngurut je lah kerja dia. Tu pun kalau masuk angin kan. Spa tak main. Dia spa pun ada juga yang jenis macam ni. Yang jenis tak pakaian ni. Ini yang dimaksudkan. Boleh faham Okey, baik kita bincang. Mata tak nampak dah, kabun. Demi perhatian Islam terhadap menjaga aurat dan menutupnya, maka Rasulullah SAW telah mengancam kaum wanita dari memasuki permandian-permandian umum, di mana mereka menelanjangi tubuh mereka di hadapan kaum wanita lain. Itu dia. Sebab itu dulu-dulu masa saya mula baca buku ni, saya tak boleh nak relate. Macam mana Tak ada, orang kita tak buat kerja tu. Tapi tuan-tuan perasan, bukanlah suruh perasan. Tapi perasan kalau orang daripada barat ke, dia orang memang dekat laut ke kadang-kadang. Betul tak? Orang panggil apa istilahnya? Mana telanjang bogel lah, payah menor nak menyebut, saya dah tak tahu jumpa perkataan lain lah. Tapi itu bukan budaya kita. Betul tak? Bukan budaya kita. So saya kata tadi, yang ini ni dalam konteks kita tak ada related sangat. Tapi saya nak relatekan dia dengan apa yang kita buat. Sekejap. Kita baca lagi. Jadi perkataan dekat sini yang ditulis oleh pengarang kitab ini rahimahullah, Dr. Yusuf Al-Qardawi, meninggal dah dia. Jadi dia menyebut soal bertelanjang itu dalam konteks yang kita bincang ni lah, yang saya sebutkan tadi, tempat mandi ataupun rumah mandi gitulah lebih kurang, yang bukan di tempat kita. Ini memang ada di tempat-tempat tertentu, di negara-negara tertentu. Sebab itu dia gunakan istilah itu. Yang seringkali sangat gemar memerhatikan sifat-sifat dan bentuk-bentuk badan si anu dan si anu untuk dijadikan bahan bualan mereka dan kunyahan lidah mereka dalam majlis-majlis pertemuan. Dia gini, makcik, saya ada sahabat yang isteri ni belajar dengan orang Arab. Maksudnya dia belajar di apa nama ni panggil istilahnya, di universiti, dan memang dia pisah. Maksudnya universiti perempuan, universiti lelaki gitu. Ini cerita di Mekah. Jadi apa yang diceritakan? Ni cerita kuliah syariah. Faham cik? Ni bukan kuliah undang-undang, kuliah apa lagi? Yang apa nama dipanggil? Apa ke benda lah, hai orang perempuan punya sebut ni. Apa orang perempuan yang gaya-gaya sikit dipanggil apa istilahnya? Bukan raw, apa ke benda lah bunyi istilah tu. Alah yang bergaya-gaya tu lah, payah menor saya menyebutnya. Ada istilahnya. Bukan model. Tak, begitulah yang bergaya-gaya lah. Maknanya ini kuliah syariah. Maknanya kuliah syariah ni kira ustazah lah. Kan? Jadi dia seorang orang Melayu. Saya tak pasti kalau ada orang Indonesia ke orang Thailand, tapi dia seorang orang Melayu. Yang lain tu ialah orang Arab. Jadi yang mengajar pun pensyarah tu orang Arab. Dia kata, Ustaz, rumah saya ni pernah dia datang pula di rumah dia bercakap, dia kata, bang, kalau boleh belikan baju lain sikit, kata dia. Saya tanya, kenapa? Kan masing-masing orang Arab ni pakai abaya, tahu abaya kan? Jubah hitam tu. Dia kata, tak Ustaz. Dia masuk dalam kelas dia tu, dia ada penyangkut baju. Masing-masing bergaya dengan baju masing-masing. Termasuk dengan pensyarah tu sekali. Boleh faham tak maksud saya? Maknanya dia berlawan-lawan. Sebab itu bila disebut oleh pengarang kitab ni, dia suka bercerita. Dia bercerita tu. Pakaian pun dia bercerita, badan orang pun dia bercerita.
Yang saya sebut ni kuliah syariah ni. Kuliah syariah. Tapi bila dia keluar daripada kuliah tu, daripada kelas, dia pakai balik macam yang sedia ada. Jadi tak nampak dia punya melaram tu tak nampak. Tapi bila dia masuk, once dia masuk dalam kelas dia, memang kat tu orang lain pun tak nampak, dia sesama dia je, memang dia melaram sungguh. Tak tahulah macam mana pakaian ni, kan, mungkin saya pun tak diceritakan, isteri dia pun tidak ceritalah. Cuma nak ceritanya, kira dia, isteri dia paling koman sekali lah. Gitu. Itu yang kuliah syariah. Itu yang saya cakap tadi. Kalau orang yang mengaji di fakulti-fakulti lain, yang memang melaram dia punya, di luar, di dalam tu, sudah. Maksudnya saya nak sebut, memang kerana itulah agama suruh orang perempuan usah pakai mengadap ni dalam keadaan tak berpakaian yang formal. Faham ke tidak, makcik? Jangan kita kata, lah takkan orang perempuan sama perempuan Ustaz nak bercerita. Dah tu yang ditulis ni apa ke benda? Tapi kita orang Melayu tak bercakap. Iya ke? Sekejap lagi saya masuk. Sekejap lagi. Sabar. Kita baca dulu. Baik. Begitu pula Nabi SAW mengancam kaum lelaki memasuki tempat-tempat pemandian tanpa memakai kain basahan yang boleh menutupi diri mereka dari pandangan orang lain. Seorang lelaki ni memanglah dia punya aurat itu antara pusat dengan lutut je. Dari segi penciptaannya macam itu. Itu pun dilarang. Tapi orang lelaki ni pun sama juga. Kan kita sebut tadi. Dia bukan orang perempuan saja. Cuma dalam konteksnya. Orang lelaki-lelaki ni tuan. Dia sebenarnya bentuk badan ni dia tak berapa, dia apa dia panggil, dia tak kisah sangat. Yang penting al-fulus fid dunya wal mampus bil akhirah. Dan sungguh orang lelaki begitu. Sebab tu kalau kita tengok yang jenis jaga-jaga badan apa sebagainya, ini bukan dia bukan satu yang rutin orang lelaki. Satu kalau kita tengok, kadang yang penting duit dia banyak pada dia. Dia beza orang perempuan. Orang perempuan ni kalau boleh apa benda yang, sebab tu macam-macam barang dijual kan, supaya nampak kurus, nampak kecil, nampak halus kan. Dia suka tipu diri dia sendiri. Minum air sikit. Setuju tak kak? Orang perempuan suka tipu diri dia sendiri kan? Oh kak, setuju ke tidak? Sebab itu dia pakai make up. Ada orang lelaki pakai make up. Orang lelaki muka pecah rumah pun dia keluar je. Betul tak makcik? Orang perempuan mahu dia keluar macam tu. Jangan, nanti sabar. Belum siap, belum. Kata dia. Dia tak confident. Tak boleh. Orang lelaki, orang perempuan nak pergi surau je. Dia punya bersiap macam pergi kedua kahwin. Orang lelaki. Sebab tu saya selalu sebut. Orang lelaki ni, dia suruh butang baju satu pun dia pakai. Tak ada butang baju pun dia pergi. Teranga macam tu je baju Melayu dia kan. Pergi dia, relax je. Tak ada apa dia. Tak ada. Orang perempuan, jangan. Dia jangankan tak bersiap. Dia keluar, orang sebelah pakai baju sama, tudung sama dengan dia, masuk dia balik tukar lain. Saya tu kita sebut tadi, di dalam bab ni orang lelaki dia tak concern sangat. Tapi tetap juga tegahan. Pada orang lelaki itu satu benda yang tak ada apalah. Dia pun tak caralah pada badan orang. Dia tak cara. Dia tak sama dengan orang perempuan. Sebab itu kenapa larangan tu. Itu realiti dia, realiti. Sebab tu ulama-ulama ni menulis, ibu sekalian, bukan menulis ikut sekati. Ini bukan tulis komik ni. Ini buku yang jadi rujukan untuk para ulama yang lain. Apatah lagi dia ditulis oleh seorang yang diangkat kedudukannya di kalangan para ulama. Daripada Jabir bahawa Nabi SAW menyebutkan A'udzubillah minasyaitonirrajim. Hari ni jadi mabuk habis tu. Saya sebenarnya tadi bayangkan nak pergi ke sini, nak pergi sini.
saya menghala ke Puncak Alam. Tahu Puncak Alam tak? Nak pergi sini. Saya pergi Puncak Alam dulu, patah balik, baru pergi ke sini. Jalan yang sedia ada, jam. Saya terpaksa ikut highway yang lain. Highway itu pula, jalan naik dia untuk nak pastikan dia tak jam, saya kena pergi ke Puncak Alam dulu. U10 sana, dekat UiTM Puncak Alam. Saya U-turn balik kat sana, naik dash highway. Dash highway ni Damansara Puncak Alam tu, highway baru. Dia dekat dengan rumah saya. Pergi terus, cross. Yang main. Lepas tu kadang-kadang bila kita nak, ustaz-ustaz tak datang tu, nak balon tu sikit-sikit sudahlah, janganlah teruk sangat. Tak, ini bukan Kak Zaimah. Kak Zaimah ada? Tak ada ini. Ada. Tapi Kak Zaimah dia bagus. Dia sabar orangnya. Sebab itu ustaz-ustaz, kalau dipanggil tu, ustaz-ustaz datang aja. Kan? Tapi itu realiti dia. Nak cerita mabuknya sampai macam itu. Hadis pun, a'udzubillah juga. Tapi tak apa. Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yadkhulul hammama illa, sampai tak nampak dah, bimizari. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yudkhulu halilatahul hammam. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi dan Al-Hakim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia masuki tempat permandian melainkan dengan memakai kain, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah masukkan isinya ke dalam tempat permandian. Kat sini kita nak mula masuk. Ini penting. Tapi hari ini orang lelaki tak ada, orang perempuan ada. Sebab itu dalam konteks kita, kita tak ada tempat mandi yang macam ini. Kalau ada memang saya rasa 48 jam tutup, kan? Tu yang dekat Bukit Bintang, nak jual kunafa aje suruh berjoget, tutup terus pada muka. Dia ingat ni dekat Arab ke apa? Tak ada kerja. Kau nak jual-jual lah. Kau nak berjoget, kau yang pasal. Jangan suruh orang yang beli tu berjoget. Faham ke tidak? Ini kena tak cerdik. Kau nak bagi canggih no, nampak berbeza dengan orang lain. Padahal muka kena tutup. Tak ada kerja. Dia nak berjoget tak ada masalah. Itu kan style orang berniaga, kan? Sama orang macam orang buat roti canai kan, ada berpusing-pusing gitu kan, ada kan? Pedulilah. Jangan dia suruh kita yang makan berpusing-pusing macam tu juga. Faham tak pakcik? Elok tutup. Ada orang kata apalah tutup, itu style dia. Style apa ke bendanya? Style dia tu dia. Bukannya orang yang ambil tu. Ini orang yang ambil tu kena berjoget. Satu lagi, itu kan makanan. Kok iya pun tak usahlah beria benar macam itu. Orang bahkan disuruh nak makan tu baca doa. Dia berjoget dan tu hala pula begitu. Terlampau nak menarik perhatian. Sebab saya tengok ada orang komen, apalah itu pun nak tutup, biarlah dia berjoget. Yang orang petikai bukan dia berjoget. Dia nak berjoget lantak ke dia lah. Yang orang petikai, orang yang nak beli tu kena berjoget kan? Bukan ada muka, saya ada nampak muka ni yang dalam gambar tu. Dia, ibu-ibu sekalian, saya kata macam dalam konteks ni, bila kita nak pergi mandi dekat pool, yang inilah nak kena sesuaikan. Kita mungkin tak sampai tahap yang tu, tapi kita sesuaikanlah. Dia begini, gini. Oh makcik, dengar ni. Memang kita kata kalau, habis Ustaz, tak boleh ke orang mandi laut? Tak boleh ke mandi, sabar belum. Cepat benar bagi patuah. Tak boleh ke mandi kolam? Dia begini. Ada keadaan nisbah hukum okey, tetapi tak sesuai dengan kita. Faham tak? Nisbah hukum okey, tapi tak sesuai dengan kita. Ada keadaan nisbah hukum okey dan kita boleh buatlah. Contoh dia begini. Kalau nisbahnya saya, kemudian bawa anak mandi pool dengan anak dah besar-besar, dengan bini saya pun sama, tak sesuai lah. Saya ni mengajar korang.
Faham tak? Orang menengok, pertama, kita ni kan jadi bahan tontonan orang. Orang perhati. Maksudnya begitulah. Kedua, kita kena faham tau. Bila, macam contohlah, ibu-ibu yang mengaji. Sama tak dengan orang yang tak mengaji? Faham ke tidak? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Quran kata sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Itu beza dia. Jadi maknanya bila kita ni dah pergi belajar, lainlah sikit. Begitu. Kan? Kan Allah angkat kedudukan kita tu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah angkat kedudukan orang beriman kalangan kamu, walladzina utul ilma darajat, orang yang beri ilmu. Beri ilmu tu bukan ustaz, para ulama saja, tak. Saya pernah cerita di sini kan. Saya pernah dipanggil, dipointed untuk bagi anugerah Sri Angkasa. Ada tak saya cerita dulu? Kan? Anugerah Sri Angkasa, saya tak ada bagi benda pun. Saya tak ada buat apa pun. Dan saya bagi anugerah tu pun untuk rancangan agama terbaik. Itu je. Itu je. Konten agama terbaik. Jadi bukan saya nak kena bagi hadiah tu pada artis popular ke apa, tak. Tapi bila lama saya fikir menor, saya rasa tak sesuai saya berada di situ. Boleh faham tak? Sebab orang melihat kita tu sebagai contoh ataupun tumpuan. Tak contoh pun, orang menumpu pada kita. Maknanya ibarat kita kata fitnah itu lebih luas. Boleh faham tak makcik? Kalau kita ni paling-paling pun, kalau kita balik ni lalu kan, orang tak tahu kita balik kuliah ni. Jalan nonong situ. Kan? Orang tak tahu. Tapi kalau macam ustaz-ustaz ni, pertama kalau dia ngajar banyak tempat, lagi ramai orang tahu. Kena pula dia keluar ke TV ke, keluar ke media sosial ke, lagilah benda tu lagi capahan. Jadi kita, maknanya lebih dia luas, maka lebih sempit kita. Itu realiti dia. Sebab itu Rasulullah SAW ada benda Nabi buat, ada benda Nabi tak buat. Boleh faham? Oh makcik, faham ke tidak? Kan? Mana dalam konteks kita, habis Ustaz tak boleh pergi laut. Bukan tak boleh pergilah makcik. Tapi tak payah beria benar mengupdate gambar tu ke media sosial. Kita ni pergi kuliah pun kita update, ke laut pun update, berenang terapung dalam Johor pun update. Tak kenalah. Faham ke tidak? Itu je. Oh kalau itu saya tak pergi mengaji lah. Pula. Takkanlah kita nak korbankan mengaji tu semata-mata ke laut tu. Bukan hari-hari pun ke laut. Maknanya boleh ke laut. Carilah tempat yang sesuai. Kan? Pergi pulau yang tak ada orang, tak ada apa benda pun. Rimau je yang ada. Pergi duduk situ. Tapi tak adalah macam itu sekali. Maksud saya, kita jagalah lebih sikit. Itu je. Kan? Jadi saya pernah sebut, saya kata, kalau nak pergi kolam macam kita ni kan, boleh pergi kolam. Tapi carilah private pool. Ada. Alah bukan mahal benar pun. Dekat PD tu, satu malam dalam 700 je. Grand Lesis tu. 700. Private pool. Jangan pergi hari-hari, bankrupt lah. Setahun sekali, kumpul duit RM50. Kan, setahun cukup 600. Sewa satu malam sudahlah. 2 hari 1 malam. Masuk je terus duduk dekat dalam kolam. Jangan keluar. Keluar untuk semayang dengan makan je. Itu pun semayang kak dekat tepi kolam. Salam kedua masuk balik. Yelah mahal. Rugi pula kalau tak duduk dalam pool tu kan kita nak bayar. Sungguh kak. Saya pun kalau pergi tu saya siap bawa surat khabar apa semua nak tepek dekat dia ada cermin. Nak tepek cermin tu sekali. Jadi macam itulah maksud dia. Boleh faham tak makcik? Bukan kata larangan, tak. Cuma kita sesuaikan. Jadi kalau kita pergi kat kolam ke bawa cucu-cucu boleh. Jangan kita lebih pada cucu, kita kaki masuk je sudahlah.
Kan ini nenek siap pakai apa? Memet. Ha? Memet. Istilahnya memet. Yang pakaian duyung tu. Menggap tu. Allahu Akbar. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an dukhulil hammamat thumma rakhasa lirrijali ay yadkhuluha bil ma'azir. Nabi SAW larang orang perempuan daripada masuk tempat pemandian dan membenarkan kaum lelaki masukinya dengan pakai kain. Pasal itu isu dia itulah. Boleh faham kan? Yang kita maksudkan ni boleh faham tak ni? Jangan salah faham pula. Belajar ni lepas tu dah besok jadi straight tak masal pula. Tak boleh. Nabi larang kata dia. Mana boleh pergi pool? Haram. Bawa tenang makcik. Ini cerita lain. Makcik cerita lain ni. Salah negara makcik ni. Dia tak. Ya. Ini yang kita sebutkan ni memang betul sebagaimana yang, dan saya bila kita study benda ni, saya tanya juga, adalah kawan-kawan yang memang, saya ingat mungkin agaknya dia belajar di Jepun kot. Dia kata di sana pun memang ada, di Jepun. Kawan-kawan yang belah-belah sana lah, yang belajar belah sana, dia kata memang ada Ustaz, kata dia. Memang ada. Minum air sikit lah. Lapar jadinya. Jadi maknanya kita pergi ke pantai. Boleh tak boleh? Boleh. Ya, sesuaikanlah itu je. Sesuaikan je. Orang kata patut padan lah. Gitu. Tapi nenek ni tak ada dah beri. No, ya tak? Kadang malas pun. Nak basuh-basuh kaki pun malas. Tapi ada orang. Dia punya beria jaga tu. Dia mandi. Bukan main. Tudung bertelekung pakai. Siap dengan stokin-stokin kaki pakai. Ini tak faham bahasa namanya. Dekat laut tak payah stokin kaki, tak apa. Stokin kaki ni dalam keadaan itu memang, faham tak makcik? Dekat laut stokin kaki apa hal? Dan memang tempat tu takkan nak pakai stokin. Kecut kaki tu. Tak kenalah. Kadang terlampau straight, tapi praktikal gagal juga. Dia punya straight dengan stokin lengan, dengan stokin kaki. Pakaian bertelekung, tapi berendam dalam air. Keluar-keluar, melekat juga lagi tak sesuai. Faham tak makcik? Jadi sangkaan dia, faham tak apa kita bincang ni? Sangkaan dia dengan pakai stokin tu lulus lah tu. Terjun dalam kolam beramai, sana orang, sini orang, sini orang. Dia terjun dalam kolam tu dengan telekung-telekung, dengan stokin kaki, dengan stokin lengan. Sangkaan dia lulus. Sebenarnya tak lulus. Boleh faham? Itu maksud dia. Sebenarnya kalau dia dekat laut, dekat kolam, tak payah pakai stokin kaki. Tapi dari segi praktikal tu nak dilihat. Faham? Jadi kalau susah-susah, pening kepala, macam saya cakap tadilah, pergi je lah PD tu. Ambil lah 1 malam, 2 hari 1 malam. Itu pakai pakaian apa pun tak apa. Tapi asalkan dapat persetujuan orang tua tu lah. Kan kita pakai baju mandi, takut dia pitam lah, terpaksa pula nak bawa bomba, apa nama? Ambulans pula jemput dia, pasal pengsan, terperanjat dia. Nenek pakai baju mermaid, pengsan datuk tu. Dikecualikan dari perkara itu apabila seorang wanita dinasihatkan supaya bermandi di pemandian umum itu untuk mengubati penyakit yang menimpa dirinya atau dalam keadaan nifas dan sebagainya. Ini termasuklah kolam air panas. Faham tak Kolam air panas. Kolam berkat tak masuk. Berkat ni subjektif. Orang katakan kolam ni berkat, itu tak masuk, bawa tenang. Sebab apa? Itu subjektif. Ya ke tidak berkat kolam tu, Allahu a'lam. Macam orang kata, pergi hang tua. Hang tua pun confused, betul ke pergi aku ni, kata dia. Dia kan pergi hang tua kan. Ada tak pernah pergi? Tuan-tuan, melawatlah Malaysia. Jadi, dia maknanya macam kolam air panas boleh. Apa lagi
Dulu dekat Jordan tu, dekat Jordan ni dia punya selut tu dibuat ubat. Dia dekat Laut Mati. Pernah dengar tak? Selut dia. Dia buat ubat atau dicampur dengan sabun, dijadikan, memang ada. Kami dulu masa zaman saya jadi pelajar dulu, kita jadi jawatankuasa pelajar baru ni, kita bawa lah student ni pergi, tapi cari yang free lah. Sebab masa itu tak ada 5 star lagi. Hotel-hotel 5 star tak ada. Tapi ada tempat berbayar. Kami ambil tempat yang murah. Bukan murah, free. Jadi memang boleh mandi, ada bahagian untuk lelaki, bahagian perempuan, boleh main selut sebagainya. Jadi kami tak sangka pula lah pelancong-pelancong orang putih ni ke situ juga. Jadi kita ni main selut tu berbaju, dia main selut tak baju. Teruk saya kena balut. Dia kata ustaz tak guna betul. Ustaz jadi pengurusi pelajar baru ni, ustaz bawa pergi sini kenapa? Mana kita tahu. Kan sebab benda tu memang untuk biasanya orang Jordan yang free. Kan? Mana kita tak carilah tempat yang canggih-canggih tu. Jadi tempat free ni biasalah, pandai sendirilah tu. Rupanya orang putih tu pun cari tempat free. Dia tak semenggah buat kerja. Memang diselutkan badan, satu badan. Berselut badan tu. Kan? Dia panggil apa dia panggil tu istilahnya? Lumpur Laut Mati. Memang dia elok. Memang elok. Dia ada bagi setengah orang lah. Ataupun dia punya air Laut Mati itu sendiri. Ya? Air Laut Mati itu, walaupun tempat itu dikatakan sebagai tempat yang pernah dilaknat. Ya? Cuma saya pernah bincang juga berkaitan dengan hal ni. Ulama tak sepakat menyebutkan tentang tempat dilaknat ni. Saya tahu memang ada dihuraikan oleh asatizah kita pun. Maksudnya, ada yang berpandangan kalau tempat yang dilaknat itu masih lagi melakukan hal-hal yang dilaknat, maka itu memang suruh elakkan. Dalam konteks itu. Tapi memang ada hadis Nabi SAW, Nabi suruh lajukan supaya jangan berlama-lama di situ. Jadi kalau saya lihat ulama tidak sepakat, maknanya dalam konteks tak boleh pergi itu istilahnya satu yang muktamad. Boleh faham tak? Tuan-tuan boleh bacalah pandangan-pandangan tu. Tetapi kita setuju bahawa tempat-tempat begitu bukan untuk seronok-seronok. Ambil ibrah okeylah. Macam sekarang ni di Saudi, Al-Ula tu siap ada kolam renang. Tak pernah pergi Al-Ula. Al-Ula ni Madain Saleh. Tempat Nabi Saleh punya. Saudi diklaim di situ, Jordan diklaim di sana. Tapi kalau tengok dari segi area, dia lebih kurang dekat je. Ya, area tu dia hampir-hampir. Dari segi area. Dia bukanlah satu di Saudi, satu dekat Ampang. Itu memang tak kena langsung. Ini maknanya dari segi peta tu kalau tengok dia ujung Jordan dan ujung juga Saudi. So consider lah. Tapi biasalah al-fulus wal manfus. Kan? Standard lah tu. Jadi masing-masing klaim untuk nak buat duit. Itu je cerita dia. Ya, jadi cuma sekarang ni Al-Ula ni dia buat tempat leisure. Punya gila orang Arab ni. Tengah-tengah padang pasir itu dibuatnya kolam renang. Tapi saya rasa yang itu tak gila sangat. Memang dia gila. Jadi taklah gila sangat. Boleh faham? Sebab itu orang gila tak pernah sebut pada orang gila tu gila. Pernah tengok? Oi, orang gila ada? Orang gila panggil orang gila? Tak ada. Itu standard lah. Tapi yang kita ni, oh makcik, dengar ni. Yang beria pergi ke Mekah bukan main konon-konon ibadah. Pergi ke Taif sibuk main roller coaster tu apa halnya? Jawab saya, jawab. Apa pun tak ada kerja, sibuk nak main roller coaster, nak pergi naik, apa nama satu lagi tu? Cable car. Memanglah dekat situ dia jadi tempat leisure. Kita ni pergi daripada Malaysia kan bukan main lagi, kenduri siap buat pergi ke Mekah. Lepas tu sibuk pergi naik ke Taif tu, naik cable car. Ustaz tak naik cable car ke? Orang lain naik cable car. Saya nak je, boleh makcik duduk cable car tu, minggu depan saya datang. Tu saya turun. Orang pergi untuk ambil ibrah. Faham tak makcik? Tak ada kerja. Ni akak-akak ni pun sama. Saya geram. Saya tak ada masalah pun tuan-tuan. Kita buat juga. Kita buat.
Nak pergi pun boleh, tapi apa faedahnya? Sekadar nak melariskan pakej. Kadang ada orang dia tak ada kerja, konon-konon nak pakej tu lain daripada yang lain. Bermain roller coaster di Taif. Apa kebedah? Taif tu tempat Nabi SAW kena baling dengan orang. Sampai malaikat gunung nak terbalikkan Taif, kita pula sibuk suruh orang pergi main roller coaster. Tak faham konsep langsung. Tapi Ustaz, orang Saudi elok je main. Peduli dia lah. Dia ada ke pergi ke Taif tu buat kenduri? Oh makcik. Kita bukan main ni, kenduri doa selamat. Mam, doa selamat sikit, nak pergi ke Mekah ni, pergi ke Mekah. Lepas tu sibuk main roller coaster kat Taif. Geram. Ustaz ni macam marah je. Memang marah. Geram. Tak faham. Benda tu lama dah ada makcik. Dah lama ada dah. Saya dulu pergi pun ada. Saya pun tak pernah naik. Walaupun saya pernah pergi situ naik kereta, kami pergi saja. Sebelum orang sibuk zaman TikTok ni, zaman ada YouTube ni, orang dulu lagi pergi dah. Tapi pasal kan pergi tu kita nak ambil ibrah. Kan peristiwa itu sampai dicatatkan dalam hadis Nabi SAW. Malaikat gunung turun. Malaikat Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, ketika Nabi sampai di Qarnus Sa'lab atau Qarnus Sa'lib, ada riwayat, ada ulama yang mengatakan Qarnus Sa'lib itu di Qarnus Manazil. Ada pandangan tu. Ada yang mengatakan itu di Mina. Di Mina. Maknanya Nabi SAW sampai Mina, turun malaikat Jibril. Nabi perasan ada macam awan, apa nama dipanggil istilahnya, bayang-bayang awan begitu kan. Nabi pun dengar, rupa-rupa Sayyidina Jibril turun. Kata Sayyidina Jibril AS, ya Rasulullah, aku membawa pesan bahawa Allah SWT beritahu malaikat gunung, Malakul Jabal sedang menanti perintahmu untuk diterbalikkan orang Taif ini dengan Al-Akhshibain. Al-Akhshibain ini dua jajaran gunung yang panjang di Mekah tu. Satu namanya Jabal Abu Qubais, panjang tu, besar. Satu lagi Jabal ataupun Bukit Qaiqian di bahagian Bukit Marwah tu, itu pun besar juga. Jajaran bukit tu, dua-dua bukit tu nak dihempuknya orang Taif. Kalau umat Nabi Lut AS dicungkil oleh malaikat, diterbalikkan macam bergerak, kan? Bukan bergerak, lemping, kan? Gitu. Yang ini ni nak dibergerkan, tahu bergerak? Tanah di bawah, bawa tanah atas, gitu. Tapi Nabi SAW kata, fa innahum qaumul la ya'lamun, tak usah. Bahkan aku berharap daripada tulang sulbi mereka besok orang-orang yang akan beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Itu doa Nabi SAW. Jadi kita pergi sebetulnya ambil ibrah. Faham makcik? Tak ada. Jemaah saya bagus, Alhamdulillah. Ini setengah lah. Tak ada. Jemaah saya tak minta pun. Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Jom naik. Agaknya dia insaf kot. Tengok saya dia insaf. Awal-awal dia dah insaf. Tapi ada setengah orang bertanya, Ustaz, kadang-kadang bila saya beritahu, saya nak ke Mekah ni, Ustaz, ada naik roller coaster ke Taif? Kata. Geram no. Dia tak faham benda. Sambung lagi. Hari ni kes jam teruk ni, geram tak tahu apa hal. Emosi tak stabil. Allahu Akbar. Baik, dikecualikan, dah habis. Nabi SAW menyebut, saya habiskan muka surat ni makcik, boleh lepas ni kita balik. Ya. Bukan khawatir hujan balik nanti. Ya. Bangsa katanya Ampang ni hujan daripada malam tadi. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sebagaimana yang direkodkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud. Fala yadkhuluha ar-rijalu illa bimi'zarin wamna'uhan nisaa illa maridatan aw nufasa. Tidak boleh masuk kaum lelaki melainkan dengan memakai kain, dan cegahlah wanita daripada pergi. Masuk pergi ni pasal orang lain tu tak baju. Faham tak makcik? Kalau kita pakai pakaian pun masuk tempat tu yang lain tak berpakaian. Tapi Nabi SAW sebut dalam konteks ini kecuali orang itu penyakit. Memang misal kata tempat tu lah. Ini contoh saja macam saya sebut tadi lah. Boleh faham tak? Yang lauk mati tadi tu. Kan?
Jadi memang kita dah tahu dah PL orang putih ni macam itu. Tapi oleh kerana benda itu memang dari segi saintifiknya, dari segi kajiannya boleh membantu untuk penyakit kulit. Bantu penyakit kulit, bukan nak memutihkan kulit makcik. So sudahlah putih-putih tak putih-putih juga. Kecuali kerana sakit ataupun dalam keadaan nifas. Nifas ni orang lepas beranak kan. Jadi orang lepas beranak ni mungkin ada treatment kan. Biasa orang Melayu ada kan. Apa dia panggil tu? Tangas. Ke dah lupa dah, lama tak beranak. Tangas kan? Ha? Betul kan? Apa yang pelik no bunyinya? Dia satu lagi tu lain kan? Itu apa? Yang nasi sihirkan suami tu panggil apa? Ialah itu bahasa orang kita nasi kangkang tu lain. Ada bahasa dia. Apa? Nasi nasi tangas juga? Bukan, lain kot namanya. Macam lain dia bunyinya. Yang itulah payah mno. Saya lupa dah ada perkataan dia. Bukan nasi tangas kot. Nasi tangas ke? Bertangas tu untuk orang Bandang kan. Alah, apa nama dia tu lah. Yang sihir tu lah, nasi kangkang tu bahasa orang kampung. Dia ada bahasa dia. Saya lupa nama dia. Nasi, yang itulah. Jadi maknanya nak cerita orang bersalin ni dia treatment untuk nak supaya sembuhkan. Itu boleh. Dalam keadaan tu kadang pergi air panas kan. Kadang efek daripada bersalin. Itu sebab itu maknanya, kak, makcik dengar ni. Islam ni bukanlah agama jumut sangat. Islam nak menjaga. Tapi kalau benda tu jelas, ada manfaatnya dan ada keperluannya, tak ada pilihan. Contoh kan, macam doktor kata ini bukan kebiasaan berlaku orang bersalin ni. Bolehlah puan cuba cari tempat-tempat yang ada air panas, dia boleh efek dekat kaki tu, dia boleh bantu penyembuhan. Pasal ni masalah aurat. Contohnya, kita pergi jugalah walaupun orang putih tu mandi air panas, kita tutup mata je lah kan. Boleh faham tak makcik? Bukan kita kata nak masuk tu tak. Tempat tu Nabi tak benarkan masuk kalau begitu keadaannya. Contoh. Tapi kalau memang tujuan perubatan tadi ternyata dengan doktor yang adil, doktor yang adil ni doktor beriman lah. Kalau tak beriman, doktor yang lain yang memang dia memberikan pandangan itu dari sudut kesihatan yang sebenar, bukan ikut suka hati dia seronok. Saya seronok kalau ambil panas sana, cuma ialah dia orang ni memang kat sana tu kadang-kadang tak pakai apa benda pun kata dia. Itu bab lain, itu tak masuk. Ini memang maknanya dia memberikan nasihat tu sesuai dengan dipanggil sudut pandang kesihatan dan dia sebagai orang yang ada autoriti. Gitu. Meskipun dikata hadis ini daif, yakni lemah, namun memandang kepada kaedah-kaedah syarak pada keringanannya pada setengah-setengah hal, seperti di sini pada orang yang sakit untuk memudahkan menjalankan peribadatan dan menunaikan kewajipan, maka hal serupa itu menguatkan dan meneguhkannya sebagaimana yang biasa menjadi pegangan menurut asal kaedah yang jelas bahawa apa yang diharamkan untuk menolak membendung bahaya boleh dibenarkan bila adanya keperluan dan kemaslahatan umum, dan diteguhkan juga oleh apa yang diriwayatkan oleh Hakim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, ittaqu baitan yuqalu lahu al-hammamu. Namanya hammam lah. Memang namanya tu hammam istilahnya. Hammam. Hammam. Cuma nisbah kita, tandas kat belakang tu pun hammam juga. Faham tak makcik? Yang ini ni ialah istilah yang digunakan untuk orang masuk tempat mandi yang tak pakaian tu. Hammam namanya. Qalu ya Rasulullah innahu yudhibud daran wa yanfa'ul marid. Qala faman dakhalaha falyastatir. Berhati-hatilah kalian di tempat yang dinamakan pemandian hammam tadi. Para sahabat lalu tanya, ya Rasulullah, sungguhnya tempat mandian ini dapat menghilangkan kekotoran badan dan manfaat bagi orang yang sakit. Nabi SAW sebut, kalau begitu yang masuknya hendaklah dia menutup dirinya. Jadi maknanya dia tutup dirinya lah, yang lain tak bertutup tu lantak ke dia lah. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Oh makcik, faham ke tidak ni?
Maknanya agama tu tidaklah strict sangat sebab ada keperluan, ya. Jadi apabila seorang wanita, saya rasa macam nak habiskan sampai buku surat sebelah lah sikit je, boleh tak? Boleh. Jadi apabila seorang wanita memasuki tempat pemandian itu tanpa sebab atau ada keperluan, makna tak ada keperluan lah, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram dan akan menerima balasan apa yang diancam oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Huzali bahawa serombongan kaum wanita dari kota Himsh yakni dari negeri Syam pernah menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lalu bertanya kepada mereka, apakah kamu perempuan yang membenarkan anak-anak perempuan kamu masuki tempat-tempat permandian? Ingatlah bahawa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin tada'u siyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakati sitra bainaha wa baina rabbiha. Tidak seorang wanita yang membuka pakaiannya di rumah selain dari rumah suaminya, melainkan dia telah menempuh tabir yang ada di antaranya dengan Tuhannya. Daripada Ummu Salamah bahawa dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharakallahu anha sitrahu. Siapa saja wanita yang buka pakaiannya pada selain rumah suaminya, maka Allah akan mengoyakkan tabirnya daripada wanita itu. Kalau beginilah kerasnya Islam dalam hal kemasukan kaum wanita di rumah yang tempatnya penjuru dikelilingi oleh tembok-tembok yang mana tiada dimasuki kecuali kaum wanita saja, maka apa nak dikatakan lagi tentang hukum wanita yang berpakaian menyolok mata, yang setengah bugil, yang sengaja merendahkan auratnya di hadapan kaum lelaki yang lalu lintas jalan raya. Ini dah cerita lain. Baik. Maknanya dalam konteks tadi, makna Nabi SAW nak beritahu di rumah itu hal kita. Boleh faham tak? Oh makcik, di rumah kita hal kita. Kerana artinya di rumah kita itu selamat. Kan? Selamat. Ke kita mandi dengan jinjiran sama? Tak, di rumah kita, kita selamat. Ya. Tapi saya ingat dulu-dulu pun ada masalah kan? Dulu-dulu. Share dia punya tempat tandas tu. Tapi saya ingat share pun masih apa ni lagi lah. Ya. Dan ini juga dia jadi satu asas bahawa tak boleh mandi tak berpakaian walaupun sama-sama perempuan. Kadang-kadang ada setengah-setengah, ini bukan masuk tempat mandi, ini memang tabiat, entah apa benda, tak ada pasal dia. Ada ibu-ibu sekalian, dan kita kena ajarkan juga anak-anak kita. Boleh faham cucu-cucu kita tengok-tengoklah, kadang-kadang dia tak ada kerja. Dia seronok, tapi dah besar-besar dah masing-masing, jadi kena tegur, kena peringat. Supaya dia tidak jadi satu kebiasaan. Faham tak nenek-nenek? Dia sungguh. Ya, saya pun pasal saya pun bapak juga, jadi saya pun peringat anak-anak. Kadang tak ada kerja dia. Kan? Kita dengar dia cakap, jom kita mandi sama. Apal, tak ada kerja. Kan? Jangan kita, eloklah, pergilah mandi sama, mandi bertiga sekali. Kejap lagi nenek join. Gitu. Tak semenggah. Tak, maknanya kita kena aturkan, ajarkan dia orang supaya dia orang menjaga kehormatan. Itu sebenarnya key dia. Kalau bahasa budak-budak ini POV. Faham tak? POV. Alah, macam tak ada TikTok pula masing-masing menyampah saya. POV, point of view dia. Menjaga kehormatan. Itu sebenarnya. Jadi kita ajarlah anak-anak tu daripada kecil jaga kehormatan. Kan kadang-kadang dia bukan benda budak-budak ni, dia tak ada kerja. Seronok main dalam bilik air, main habislah sabun tu sebetul dia kerjakan. Jadi kalau kita tak, bukan soal kita nak kirakan sabun tu, kita nak supaya jaga kehormatan. Itu je. Maka disebut pengarang kitab ni sebut juga, apatah lagi kalau yang bagi orang tengok. Yang tadi tu perempuan-perempuan aja, kan? Ini orang lelaki tengok, jadi lagilah tak kena. Ataupun yang memang menampakkan hampir seluruh tubuhnya di tepi-tepi pantai dengan pakaian beberapa urat kain semata, dibiarkan tubuhnya diguna bahasa inilah, dijilat oleh mata orang yang kausan seks dan tuan-tuan punya naluri yang jahat. Saya sebut dah dulu, ingat tak ibu-ibu? Oh makcik, dulu saya sebut, orang ni tak sama dia punya penciptaan, betul tak?
Ingat tak saya ada cerita pasal yang satu orang lelaki yang isteri dia mengadu datang jumpa saya, lepas tu saya bawa ke Datuk Ismail Kamus. Kan? Suami dia tu mengaku, berapa orang maksud saya sebut? 23 kalau tak salah kan. Dia berzina dengan 23 orang. Itu yang dia berzina dengan 23 orang. Itu belum lagi dia, saya ada cerita juga itu, isteri cakap dia buat panggilan secara dalam talian yang sama-sama berbogel, orang yang sana bogel, dia pun bogel juga. Ini isteri dia sendiri bercakap, saya pun tak sebutlah nama isteri dia. Dan saya bawa sampai Datuk Ismail Kamus Allahyarham. Masa itu dia di Perubatan Darussalam. Dia kata, entan ni penyakit, entan ni sakit, kata dia, sakit. Sakit bukan masalah, dia buat salah tu, dia dah jadi sakit. Jadi saya nak sebut, orang ni tak sama. Faham makcik? Faham tak upah? Jangan duk buat, alah opah dah tua dah, buat bertenang, jangan. Tak sungguh. Agama bagi kita macam itu kaedah dia, supaya kita selamat, itu je. Tidakkah tentulah wanita-wanita itu tidak syak lagi telah mengoyak-ngoyakkan takbir yang ada di antara mereka dengan Tuhan Maha Pengasih, dan sesuai mereka turut berkongsi dosa dalam hal ini kerana mereka adalah tanggungjawab kalaulah mereka mengetahui. Begitulah maksudnya. Ini kalau kita nak fikir dosa lah ya makcik ya. Kalau tak nak fikir tak payahlah, itu je. Kalau orang nak fikir dosa lah, itu je. Kalau kita rasa kita nak jadi orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, makanya tentu kita fikir. Jadi sama juga yang saya sebut tadi. Kan? Kita dulu bergambar-gambar masa muda. Mana gambar kita? Oh kak. Ya sungguh makcik. Dulu kita bergambar-gambar masa muda, gambar kita mana? Ada dekat rumah kan? Tapi kita bergambar ramai-ramai, masa tu kita cuci banyak-banyak. Gambar yang lain dekat mana? Oh kak, gambar kita tu memang kat rumah kita dalam album. Gambar yang lain kan masa tu gambar pakai filem, pakai filem pula. Baiklah pakai filem kan. Jadi nak cuci, siapa nak gambar ni? Nak gambar ni. Jangan kau nak tak gambar ni. Cucikan aku sekali ya. Cuci 4, pasal ambil gambar 4-4. Semua bersila ke seluar pendek belaka masa itu pakai singlet. Kita punya gambar kita memang tak lalu tengok dah makcik. Bubuh dekat dalam album. Memang kita seal terus. Anak cucu pun kita tak pergi tengok. Sebab kita pun tak lalu nak tengok. Lagi 3 keping gambar. Cuba tanya ke kawan kita telefon. Gambar dulu kau letak mana? Gambar dulu. Memang saya gambar dulu letak bubuh dekat dalam dekat album tu, bubuh kat depan je. Siapa datang tengoklah. Macam. Tak mabuk kita. Faham tak makcik? Sebab itu kena ajarkan. Dan sungguh, saya pun pesan diri saya juga. Saya pesan ke anak-anak. Saya kata nak bergambar dengan kawan boleh. Tapi pakai proper. Sebab tak tahu gambar tu dibawa ke mana. Kita pun sama juga makcik. Nak bergambar elok-elok. Kalau orang nanti cucu kita ambil gambar, dia uploadnya dekat dalam Facebook dia. Rupanya dia friend dengan saya. Tengok macam kenal aja muka makcik dia tu. Kau main lagi makcik tu. Siap dengan telinga arnab. Hai, tak semenggah tu. Kena hati-hatilah, ni zaman-zaman fitnah ni ya. Zaman media sosial orang panggil kan. Kita tak boleh, orang panggil apa istilahnya? Kita tak boleh berhentikan hujan. Betul tak? Boleh berhentikan hujan? Tak boleh. Tapi kalau kita ada payung, kita boleh berhenti tengah-tengah hujan. Boleh faham? Kita tak boleh berhentikan hujan. Tapi kalau kita ada payung, kita boleh berhenti tengah-tengah hujan tu. Maknanya tak kena hujan tu kat kita. Jadi maksudnya apa? Maknanya apa yang sedang berlaku ni, inilah realiti dunia. Tapi boleh tak kita selamat? Boleh. Ambillah payung. Gitu. Bukan payung itu. Maknanya kita kena faham, ada ilmu, dan insya-Allah Allah beri keselamatan pada kita. Okey, ibu-ibu sekalian, itu saja untuk hari ini. Kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Nampak tahun ni dari segi prestasi kita bagus Nampak setiap bulan kita mengaji. Tahun-tahun yang lalu setahun sekali jumpa pun ada kan. Dan tak kata-katam. Ala kulli hal.
Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Setakat tu dahulu aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhumam tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Sekalian, saya nak wawarkan saja pada 17 hari bulan 2 2024 kita ada buat program Road to Kiamat, ya. Kalau siapa yang nak